hanya 4 mata diperolehi dari 4 perlawanan. Mereka hanya mendapat 1 kemenangan ketika menewaskan Sri Pahang 2-0 di Kuantan. Mereka memulakan dengan terikat 0-0 menentang PJCT dan kemudian mereka tewas 2 kali kepada Terengganu 2-0 dan juga diturunkan di bahagian sayap. Dan sekali lagi kita saksikan Rudy Perak 4-5-1 dan kesebelasan yang hampir sama, cuma hanya ada 2 pertukaran sahaja, Rudy. Ya, memang betul. Kalau kita tengok bagaimana pertukaran yang dilakukan oleh jurulatih Chong Yifat untuk beliau bertemu dengan pasukan JDT, kita boleh saksikan bagaimana pemain muda seperti Izzuddin Roslan dibawa masuk untuk bermain di dalam first 11. Begitu juga dengan Firdaus Zaid. Namun menjadi rampas Izzuddin. Mereka diasak dari belakang oleh Aidil. Biasa sepakan percuma. Patah diambil ruang Izzuddin ketika dia terus melakukan tolakan untuk dibola. Peluang dibola. Akhirnya pemain dengan prestasi ini percaya untuk membuka akaun jaringannya pada musim ini. Satu jaringan yang cukup baik untuk memberikan Perak 1 gol di hadapan. Dari Zulme di bola memastikan Perak menjawi 1-0 di minit yang ke-33. Jadi dia membuktikan dia masih lagi antara penyerang berbisa di Liga Malaysia. Ya, satu antara hitam begitu baik dilakukan oleh Izzuddin tadi. Beliau menyedari Dipola berada di dalam kotak penalti dan sekali lagi lihat bagaimana tahanan yang dilakukan oleh Dipola tadi juga begitu tenang untuk menewaskan Farida Malias. Di sini sekali lagi bagaimana rampas di situ. Rasakan dari belakang dilakukan ke atas hampir oleh Matt Davis. Permainan pantas untuk Dipola ketika ini, peluang untuk Dipola. Dua pemain depan Dipola, kedua-duanya menghasilkan jaringan untuk Perak pada malam ini. Ini merupakan peluang pertama Perak di separuh masa yang kedua dan dia terus menghasilkan jaringan. Satu percubaan yang cukup baik, Rudy. ya, satu permainan yang pantas dilakukan oleh pemain pasukan Perak dan menyedari di mana kedudukan Dipola sebentar tadi dan bagaimana satu sentuhan saja yang beliau cuba lakukan selepas itu beliau melakukan rebatan menewaskan Farida Malias. Di sini kita lihat bagaimana Farida Malias tewas. Kita boleh lihat bagaimana teknik yang dilakukan oleh Dipola sebentar tadi. Beliau mendada terlebih dahulu. Selepas itu beliau melakukan satu rebatan mencari di bahagian near post pintu gol pasukan JDT. Kerana dilakukan oleh Chong Yifat dengan jadi terus semangat saat ketika ini. Arif Aiman dari Darhat dilakukan oleh Leandro, namun berjaya dikeluarkan Arif Aiman ketika ini. Ruang untuk Akia Rashid melakukan sesuatu. Leandro mencari peluang pakai sepakan. Masih lagi peluang Leandro dihalang di situ. Peluang Nacho Iza juga dihalang oleh Syakir Hamzah dengan cukup baik. Pertahanan yang cukup baik dipamerkan oleh pemain-pemain Perak ketika ini. Arah Arif Aiman, Papus. Nacho Iza. Kedua Akia Rashid. Akhirnya Akia Rashid berjaya untuk menghasilkan jaringan pertama buat JDT di separuh masa yang kedua. Lepas bekerja keras tahimnya, Fizo lagi yang terpaksa akut dengan jaringan yang dilakukan oleh Akia Rashid. Di sini bagaimana satu servis yang begitu baik dilakukan oleh pasukan JDT. Beliau cuba untuk mencari di bahagian belakang tunggu pasukan JDT, tapi satu rembatan yang dilakukan oleh Akia Rashid sebentar tadi menerusi half volley, tetapi sayangnya kerana kita tahu kerana walaupun Dipola menjadikan 2 gol, tetapi Hafizul Hakim bertindak dengan begitu cemerlang. Bila itu masih lagi keadaan kelang kabut. Ada tolak menolak pelaku. Bagaimana apakah keputusan pengadil? Adakah sepakan percuma? Penalti diberikan kepada JDT di waktu kecederaan ini. Dan kad kuning dilayangkan kepada Rafiuddin. Sesuatu yang pastinya tidak diinginkan oleh Perak pada malam ini.
Waktu permainan ketika ini memasuki minit yang ke-92 dan JDT diadakan sepakan penalti. Kita lihat di sini, Rudi, apa yang berlaku sebenarnya? Ya, bagi saya Rafiuddin tidak perlu menggunakan tangan belah untuk melakukan seperti itu tadi. Ini merugikan pasukan sendiri seandainya sepakan penalti ini disempurnakan oleh pemain JDT. Dan saya rasa beliau hanya perlu untuk lebih tenang untuk membuat challenge ke atas Aidil sebentar tadi. Hafizul Hakim beraksi dengan cukup baik dalam 92 minit permainan ini. Mampukah dia melakukan satu lagi kejutan luar biasa untuk menyelamatkan percubaan sepakan penalti dari Leandro Velasquez. Dua gol dihasilkannya ketika menentang Perak pada 2019 di stadium ini. Dan kali ini berpeluang untuk menyamakan kedudukan buat JDT, sekaligus memberikan JDT peluang berada di kedudukan teratas dengan 11 mata jika mengutip satu mata. Berikan tumpuan ketika ini untuk Leandro Velasquez dan juga Hafizul Hakim. Sepakan dari Velasquez. Terus menjaga gawang gol Perak untuk JDT menyamakan kedudukan 2-2 di waktu kecederaan. Jadi skrip perlawanan sudah pun berubah ketika ini, Rudi. Hasrat Perak untuk mendapatkan 3 mata semakin sukar ketika ini dengan jaringan penyamaan daripada Leandro. Ya, satu teknik yang begitu baik dilakukan.